kepada kami untuk menerima dan mengikutinya, dan tunjukkanlah pula yang sesat itu jelas sesatnya, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menolaknya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang dihormati pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati tuan-tuan imam serta pegawai-pegawai masjid, alim-alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, sahabat-sahabat kita daripada zon kuliah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam di mana hati kita sedang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita memulakan kuliah kita pada malam ini. Kita memulakan ceramah kita pada malam ini di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Dipahamkan saya, inilah kuliah maghrib sulung bagi masjid ini pada malam ini. Kita mulakan pertemuan yang berbahagia ini dengan sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah, yang mana kesyukuran itu bukan sekadar kita lafazkan dengan kalimah alhamdulillah, tapi sebenarnya kita susuli dengan tindakan kita yang paling utama, iaitulah kita menggunakan segala nikmat Allah, kita urus segala nikmat Allah, kita gunakan untuk kembali mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut sebagai makna syukur yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut ta'rifan ulama-ulama yang mu'tabar. Contohnya kalau kita rujuk di dalam banyak kitab-kitab tasawuf ataupun kitab-kitab turas lama ataupun kitab-kitab kuning lama, bagaimana ulama-ulama Fatani mentafsirkan makna syukur itu, iaitulah kamu guna setiap daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu urus sebaiknya. Tanda urus yang paling utama ialah kamu gunakan apa yang Tuhan bagi kepada kamu ini, kamu cari redha Allah sebanyak mungkin. Maka orang itu ialah orang yang bersyukur sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila sebut takrifan tadi tuan-tuan, itulah makna syukur, dan itulah yang paling payah untuk dilaksanakan di atas muka bumi Allah. Banyak orang yang boleh bercakap syukur, banyak orang boleh menyebut syukur, banyak orang yang tidak dapat menunaikan tuntutan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa itu Tuhan sebut di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sangat di kalangan hamba-Ku yang termasuk dalam golongan asy-syakur. Ulama-ulama tafsir menyebut asy-syakur itulah maknanya orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila teringat wa qalilun min ibadiyasy syakur ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, teringat saya kepada satu cerita yang dimaktubkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, iaitulah di dalamnya diceritakan satu kisah bagaimana satu ketika waktu itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menunaikan umrah di Makkatul Mukarramah, dan kemudiannya pada waktu itu biasalah, maka dia pun berniat ihram, dan kemudiannya iaitulah dia datang ke Kaabah, kemudian ia bertawaf. Ketika pusingan yang kedua, waktu itu maknanya ia tertarik
dia terdengar seorang manusia yang berada di Mustalzam, tak jauh daripada tempat dia tempat dia bertawaf pada waktu itu. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sebanyak menarik perhatian Saidina Umar. Kenapa tuan-tuan? Satu, kerana doanya begitu kuat. Jarang orang berdoa cukup kuat tuan-tuan. Kalau kuat pun takat dengar telinga sendiri saja. Tapi laki-laki ni dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang cukup kuat. Satu. Yang keduanya ialah pelik bunyi doa dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Saidina Umar dah maknanya fikir balik, tak ada siapa pernah minta macam kawan ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ulang doa dia ni tuan-tuan. Doa yang pendek tak panjang, iaitulah Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku dalam golongan orang yang sedikit bilangannya. Masukkan aku dalam golongan orang yang sedikit bilangannya. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku dalam golongan orang yang sedikit bilangannya. Tak heran kata tuan muslimin muslimat rahimahullah, takkan orang kalau atas dunia ni, kalau dia nak minta dunia, buat apa dia minta doa? Buat apa dia minta masuk dalam golongan orang yang sedikit? Buat apa masuk dalam golongan orang yang minoriti? Biar kita minta supaya masuk dalam golongan majoriti, golongan orang yang ramai. Masuk golongan sikit ni rugi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ya itulah, kalau lawan bertumbuk pun tentu kalah, sebab dia sikit dengan orang yang banyak, tentu menang orang yang banyak. Cerita apa pun menang kepada golongan yang ramai, golongan majoriti. Golongan yang minoriti ni akan tertindas. Jadi buat apa minta kita termasuk dalam golongan orang yang sedikit? Disinilah menimbulkan kehairanan kepada Saidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dia meneruskan tawaf dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah dengan penuh kehairanan. Tapi dah disebabkan masih dalam ibadat, dia teruskan dulu tawaf, perhabis tawaf. Lepas perhabis tawaf, dia pergi perhabis sa'i pula tuan-tuan. Kemudian dia bertahalul. Lepas daripada bertahalul, dia balik kepada tempat dia bertawaf tadi. Dia pergi di Mustazam, dia cari laki-laki itu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bila cari laki-laki itu, alhamdulillah, laki-laki yang berdoa kuat tadi masih ada tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lalu dia pergi rapat kepada laki-laki tadi. Dia kata, wahai gulam, wahai budak muda, nah, aku nak tahu tak, hang kenal tak aku siapa? Lalu dijawab oleh lelaki tadi, siapa tak kenal ya Amirul Mukminin, engkaulah merupakan manusia yang muktabar, engkau menjadi orang kanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkaulah yang digelar sebagai al-Faruq, iaitulah yang membezakan yang mana benar dan juga yang mana salah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oh, hang kenal no? Tak apalah, kalau hang kenal ni, cuma aku nak tanya satu soalan wahai budak. Iaitulah, boleh tak aku tanya soalan? Silakan ya Amirul Mukminin. Aku nak tanya ni pasal aku heran. Hang berdoa tadi, tak pernah ada orang minta doa macam hang minta ni. Tentu hang minta. Itu persoalan yang menjadi satu mengkehairanan kepada diriku. Apa dia ya Amirul Mukminin? Engkau minta, ya Allah, masukkan aku dalam golongan yang sedikit. Bukankah itu satu benda yang pelik? Sedangkan sepatutnya kita minta masuk dalam golongan orang yang ramai, golongan yang, iaitulah golongan apa tuan-tuan? Golongan majoriti, bukan minta masuk dalam golongan minoriti. Apa pasal hang minta lagu tu wahai ghulam? Kata budak ini, sepatutnya soalan ini tak keluar daripada seorang sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya dia lebih faham kenapa aku minta
Iaitulah Allahumma ja'alni minal qalil. Dia tak patut tanya dah, tapi dah hang tanya ni aku jawab pilah dalam keadaan tadi. Lalu dijawab oleh laki-laki ini, ya Amiral Mukminin, bukankah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sangat hamba-Ku yang disebut sebagai asy-syakur, orang yang pandai bersyukur, orang yang menunaikan tuntutan syukur, orang yang menunaikan hak syukur. Jadi aku minta supaya aku masuk dalam golongan yang sedikit itu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Aku minta kepada Allah supaya hak sikit tu aku masuk, biar sikit pun tak apa. Janji betul. Sebab orang yang boleh menunaikan tuntutan syukur, maknanya ialah orang yang benar, orang yang disebut sebagai siddiqin, orang yang tulus di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Biar sikit pun tak apa. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Biar masuk dalam golongan sikit tapi betul, biar masuk dalam golongan sikit tapi benar. Jangan masuk dalam golongan yang ramai kalau batil dan sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah maksud tuan-tuan, iaitulah apa? Sedikit sangat hamba-Ku yang pandai bersyukur. Itu tuntutan syukur. Jadi alhamdulillah, pada malam ini dengan kedatangan kita ke dalam masjid, duduk pula dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita tunaikan tuntutan syukur. Tuhan bagi nikmat telinga kat kita, Tuhan bagi nikmat mata kat kita, Tuhan bagi nikmat pemikiran kat kita. Kita gunakan sepenuhnya, iaitulah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Macam malam ni kita guna sepenuhnya untuk duduk dalam majlis ilmu Allah, kemudian kita bermuzakarah tentang ilmu, kita terima ilmu tuan-tuan, dan kemudian tunggu untuk kita masukkan ke dalam diri kita, dalam sanubari kita, dalam iaitulah maknanya kekuatan dalaman kita untuk kita beramal, terjemahkan dengan sesuatu yang boleh menarik keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itulah dia asy-syakur, orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur juga tuan-tuan kerana kita termasuk di kalangan manusia yang disebut sebagai, iaitulah manusia yang dimuliakan dan juga diagungkan oleh Allah. Dalam bahasa utamanya disebut oleh ulama, iaitulah kita disebut sebagai ahlul karami, orang-orang yang mendapat kemuliaan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan gelaran ahlul karami ini bukan diberi oleh Nabi, bukan diberi oleh ulama, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan juga Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diceritakan di alam mahsyar tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, waktu itu kata Allah kepada penduduk mahsyar, kamu akan tahu sebentar lagi siapakah yang disebut sebagai ahlul karami. Maknanya orang yang mendapat kemuliaan, orang yang mendapat keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana firman Allah ini dibacakan dan disebut oleh Nabi di hadapan sahabat. Lalu sahabat tidak faham tuan-tuan. Nah, sahabat fahamlah makna ahlul karami itu orang yang dimulia, diagung oleh Allah, sebab mereka orang Arab, mereka fahamlah tuan-tuan. Cuma yang mereka nak tahu, siapakah dia yang dimaksudkan ahlul karami oleh Nabi tadi ni? Dia sebut firman Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul karami itu ialah ahlu majalisiz zikri fil masajid, atau kama qal sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ahlul karami, orang yang mendapat kemuliaan dan keagungan Allah, iaitulah orang yang menjadi ahli majlis zikir yang diadakan di masjid.
apakah maksud ahli majlis zikir? Majlis zikir tu pun kena faham juga. Sekali dia kata bila sebut zikir dia hanya nampak duk pegang buah tasbih, subhanallah 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 subhanallah, yang tu saja ke? Dah, zikir di sini disebut ialah mula sebut, lepas tu ingat. Maknanya ahli majlis yang ingat kepada Allah di dalam masjid, iaitulah majlis apa tuan-tuan? Khitam utama maksud hadis Nabi ini, kata ulama hadis, iaitulah kepada orang yang duduk di dalam majlis ilmu yang diadakan di dalam masjid. Yang tu ahlul karami. Pasal itu siapa dia ahlul karami? Kita tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Esoknya Tuhan akan banggakan kita di hadapan penduduk dan juga penghuni mahsyar. Kitalah orang yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, tu dialah hang cerita pilah banyak mana pun. Dua orang tu lah juga tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Patutnya kita nak cerita kelebihan ni biar kita bagi orang semua pakat dengar, supaya orang jangan, maknanya iaitulah bila dia nak buat kerja apa pun dia berasa rugi tinggal majlis ilmu yang diadakan di dalam masjid ni tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Itu persoalan dia. Tapi alhamdulillah, walaupun mungkin kita cerita kat kita sama-sama kita hak jenis rajin dah tuan-tuan, yang memang di mana pun kita hadir majlis ilmu Allah yang diadakan dalam masjid, tapi sekurang-kurangnya hak kita sebut ni kita boleh sampaikan kepada saudara kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita supaya kita yang mendapat keagungan, biar bukan kita saja yang dapat keagungan, biar mereka juga dapat keagungan. Kalau kita suka kita dapat keagungan, kita juga suka jiran tetangga kita, adik-beradik kita mendapat keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita untuk duduk di dalam majlis ilmu ini bukanlah hadir dalam keadaan hukumnya sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa talabuhu talaban ghairi jazimin. Ni kaedah fiqh untuk kita tengok apa makna sunat. Makna sunat ialah buat sesuatu dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa, dan tuntut yang tak mesti. Jadi maknanya nak main mengaji pun tak apa, nak mengaji pun tak apa. Dia rasa lagu tu lah tuan-tuan. Mai pilah korang-korang dapat pahala. Malam rajinlah tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Malam segan. Tak apa, tak pi pun bukan nak dosa. Dia anggap lagu tu tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Kalau dia anggap lagu tu, dia menolak satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin atau kama qal, menuntut ilmu itu fardu ke atas orang laki-laki yang di kalangan Islam, orang laki-laki dan juga orang Islam perempuan. Apabila yang lebih tuntut fardu tu ilmu-ilmu yang melibatkan kepada amalan seharian dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia nak sembahyang, dia tak mengaji tentang ilmu sembahyang, sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa, kemudian dia tak mengaji ilmu puasa, puasanya tidak diterima oleh Allah. Lebih lagi, dia berjual beli, tiba-tiba dia tidak tahu ilmu jual beli tuan-tuan, dia tidak tahu rukun jual beli, dia tak tahu syarat sah jual beli dan sebagainya, maka jual beli tadi tidak mendapat barakah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia tuan-tuan. Mujur ustaz kata lagu tu saya tak menega, saya tak jual. Alhamdulillah. Tak apalah hang tak jual, tapi takkan hang tak beli langsung. Akan ada masa beli. Masa dia beli, dia wajib tahu ilmu tentang jual beli. Ketika itu fardu ain atas dia tak tahu, maka dia tidak mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubat pernah bermadah? Saya teringat di pondok dulu tuan-tuan, antaranya kitab Matan Zubat mengaji ni tuan-tuan. Seronok dia pasal kitab Matan Zubat ni, nama pun matan.
Bukan kitab tebal, kitab nipih. Satu. Yang keduanya yang seronok tuan-tuan, iaitulah kerana pengarang dia Ibn Ruslan, dia susun matan dalam bentuk syair. Tu Khalid mengaji tuan-tuan, bila dengar pula tok guru dia duk alun syair-syair matan Zuban. Dia syair ni, dia ada seni dia. Dia ada ritma-ritma dia tuan-tuan. Bukan boleh tahu hentam baca. Macam kita kata contoh ilmu taranum Al-Quran lah tuan-tuan. Dia kalau ikut betul-betul bayati dia apa semua, ni orang yang alim dengan ilmu taranum tuan-tuan. Dia suara tak sedap pun tak apa. Dia akan jadi sedap bacaan Al-Quran dia. Kena tajwid dia, sifat huruf dia kena, makraj huruf dia kena, sedap. Alhamdulillah. Begitu juga syair-syair Arab tuan-tuan. Kalau ikut ritma dia betul, maknanya dia jadi sedap walaupun suara tak sedap. Dengar tok guru baca, alhamdulillah. Tu yang saya seronok mengaji tuan-tuan. Memang duk ingat juga beberapa patah kalimah, tapi mai kuih pula lama dia lupa tuan-tuan. Tu satu dia punya, orang panggil apa, keburukan bila kita maknanya bergaul dengan bi'ah yang jahat dalam masyarakat kita. Tapi tak berpayah juga kena bergaul, sebab kita nak berdakwah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, terpaksalah mengorbankan banyak perkara. Tu yang dia jadi lupa banyak benar dah. Tapi duk ingat lagi satu kalimah yang disebut oleh Ibn Ruslan. Apa kata Ibn Ruslan dalam matan Zuban? Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa maksud dia? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan sesiapa tanpa ilmu, dia tak ada ilmu. Maksud tak ada ilmu tadi, dia tak mengaji tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia beramal, dia buat amal ibadat. Macam mana dia tak mengaji dia boleh beramal? Maksudnya jenis dia pi tiru, dia pi ikut. Nak pi mengaji malu. Contoh tengok-tengok tok guru muda daripada dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tapi tak tahu nak buat. Tapi dia tak mau tanya. Dia pun buka buku baca sendiri. Memang boleh baca sendiri, tapi hang kena rojak tok guru juga. Tak, dia baca sendiri. Satu. Lepas tu dia pergi tiru orang. Maknanya dia tanpa ilmu. Yang tu yang kata tanpa ilmu. Yang kata ilmu dia kena bertalaqi dan bermusyafahah. Dia dapat lagu mana tok guru ajak dia, betul dia dan sebagainya. Dan bila bertalaqi dan bermusyafahah, macam kita buat malam ni tuan-tuan, tuan-tuan menghadap muka saya. Saya pernah menghadap muka tok guru saya. Tok guru saya pernah menghadap muka tok guru saya. Tok guru dia, tok guru, sampai kepada sahabat pernah bermusyafahah dengan Nabi SAW. Itulah dia connection ataupun hubungan dia yang menjadikan apa yang kita buat ini diberkati oleh Allah dan nama menuntut ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tu dia buat amal ibadat, walaupun betul, koklah dia buat betul tuan-tuan, nak jadi lak dia, nak jadi tuah dia, dia buat ibadat tadi betul, tapi tanpa ilmu. Dia tak ada ilmu tuan-tuan. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa maksud dia? Amal ibadah dia tertolak, mardudah, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia teruk tak teruk tuan-tuan, sia-sialah. Dan kata ulama, rugi daripada orang hak tak buat. Orang hak tak buat tu Tuhan tak terima dah. Pasal apa? Tak buat. Tapi orang buat, kalau buat Tuhan tak terima, rugi tak tuan-tuan? Rugi. Pasal satu tak terima, yang kedua penat buat sajalah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik itu, ilmu menjadi satu kewajipan di atas muka bumi Allah, dan tidak ada satu alasan yang boleh mengukuhkan untuk kita meninggalkan menuntut ilmu di atas muka bumi Allah. Pasal itu kalau bertembung majlis ilmu dari segi aulawiyat dia dengan mana-mana kepentingan yang lain, utama majlis ilmu, kecuali kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya untuk jamaah dan perjuangan. Bila yang tu contohnya bertembung
sambung jamaah dan perjuangan dengan majlis ilmu yang tu tuntutan lebih besar, maka dia kena tunaikan tuntutan jamaah dan perjuangan. Tapi kalau majlis ilmu dengan kepentingan yang lain, majlis ilmu dia kena tunai dulu kepentingan dia, aulawiyat. Yang ni nama dia fiqhul aulawiyat. Keutamaan itu terletak kepada majlis ilmu Allah. Pasal itu tak ada alasan untuk kita tinggal majlis ilmu. Tak ada alasan untuk kita tak mau mengaji di atas muka bumi Allah. Dan bila teringat bab alasan tu tuan-tuan, kebetulan saya buka satu kitab. Nama kitab itu ialah Bustanul Arifin, taman orang yang ma'rifah kepada Allah, karangan seorang ulama namanya Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Muka surat 2 masih lagi tajuk, iaitulah tajuk apa tuan-tuan? Tajuk ilmu. Jumpa satu cerita. Bila jumpa satu cerita, saya tengok cerita ni menarik. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini, iaitulah cerita ni, konotasi saya nak sebut dulu, cerita tentang ada seorang yang dia suka bagi alasan untuk tinggal majlis ilmu, dan dia boleh bagi alasan untuk tak mau mengaji tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan dia duk cari orang-orang yang hebat untuk dia pergi cerita alasan dia. Bila cerita alasan, dia mau dengar orang hebat ni jawab apa tuan-tuan? Kalau lagu tu tak mengaji pun tak apa, tak berdosa. Dia mau lagu tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi kita kongsi sama-sama pada malam ni, malam kuliah pertama yang diadakan di masjid baru ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, kita sama-sama tengok satu cerita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu cerita dia. An Auf bin Abdullah qala jaa rajulun ila Abi Dzar al-Ghifari faqala inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu wa la a'malu bih. Faqala innaka in tatawassadu bil ilmi khairun laka min an tatawassada bil jahli. Thumma zahaba ila Abi Darda fasa'alahu faqala Abu Darda innan nas yab'asuna min quburihim ala ma matu alaihi al-alimu aliman wal jahilu jahilan. Fasumma dhahaba ila Abi Hurairah fasa'alahu an dhalik faqala lahu Abu Hurairah kafa bitarki dhiya'an. Ini cerita dia agak panjang tuan-tuan, tak apalah, kita cuba kupas untuk kepahaman pada malam ni, untuk ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Lebih kurang macam inilah cerita dia, iaitulah daripada Auf bin Abdullah. Ia berkata, jadi cerita ni bermula daripada seorang ulama namanya ialah Auf bin Abdullah. Diceritakan oleh siapa dia? Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Siapa dia Abu Lais As-Samarqandi? Kalau orang yang rajin baca, orang yang rajin mengaji, dia terkenal dengan satu kitab dan diterjemah dalam bahasa Melayu. Kitab itu ialah Tanbihul Ghafilin. Hak terbaik itu tuan-tuan, hak yang diterjemah dalam bahasa Melayu, iaitulah dia ada dua jilid, dibukukan dalam satu buku. Ada banyak keluaran, Pustaka Nasional pun ada, Pustaka Jaha Besar pun ada 2-3 lagi, Victory Agency pun ada tuan-tuan. Boleh kita beli tapi mahal sikit lah. Ada lebih kurang 50-60 ringgit lah. Dengar-dengar di buku 50-60 ringgit. Masalah tuan-tuan. Dia kata awak tak jual 2 ringgit setengah sudah lah. Rokok mahal tak apa tuan-tuan. Buku mahal masalah. Dia jadi lagu tu 60 ringgit ni kalau beli buku, kadang baca pun tak, kadang tak baca, kadang baca. Lepas makan nasi kanak 6 kali boleh dapat hebat. Dengan lauk sotong apa semua. Payah tuan-tuan orang Melayu kita ni. Jadi kalau tuan-tuan yang jenis orang yang minat, belilah buku Tanbihul Ghafilin. Sebab yang mengarang buku ini bukan calang-calang, Al-Hafiz Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Bila saya sebut mula-mula Al-Hafiz ni tuan-tuan, maknanya dia bukan calang-calang ulama hadis. Tu dari segi ilmu saya nak cerita juga. Gelaran Al-Hafiz sebenarnya milik ulama hadis.
Kalau dari segi ilmu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dan orang yang dijadikan al-hafiz ni di kalangan ulama hadis bukan calang-calang ulama hadis. Maknanya dia kira hebat sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Dia mau ada puluh ribu hadis dalam diri dia, dia boleh hurai hadis dengan sempurna dan sebagainya. Dia jaga pula dari segi thiqah, kedudukan dia sebagai ulama hadis, dia layak digelar al-hafiz. Pasal itu banyak ulama tak dapat gelaran al-hafiz ni. Nak dapat memang dia kena jadi orang yang jaga disiplin ilmu hadis sungguh-sungguh baru dia dapat gelaran ilmu hadis tuan-tuan, iaitulah al-hafiz. Baik, kita balik dah cerita tadi tuan-tuan. Al-Hafiz Imam Abu Layth As-Samarqandi dia cerita, seorang ulama nama dia Auf bin Abdullah ceritanya ialah satu hari seorang laki-laki, dia ni diriwayatkan jenis penyegan mengaji. Kita buat bahasa kampung kita lah senang. Sebab saya berceramah di Masjid Timah Matang Pau, belah tempat kita lah tuan-tuan, bukan ceramah di Kuala Lumpur semua, tak susun bahasa lah. Kita ambil kaedah bahasa kampung kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia penyegan mengaji. Lagu tu lah tuan-tuan senang. Tapi kadang-kadang orang duk kata kada, kawan-kawan yang kajian mengaji, apalah hang penyegan mengaji ni, dia nak pertahan diri dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia pun cipta alasan ni. Dan bila cipta alasan-alasan hebat, dia pergi jumpa orang-orang hebat. Macam ni lah tuan-tuan, ja'a rajulun ila Abi Zar Al-Ghifari. Dia pergi jumpa siapa dia tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi yang ulung, namanya ialah Abu Zar Al-Ghifari. Siapa dia Abu Zar Al-Ghifari? Kalau kita menyelusuri sejarah orang yang hebat, sahabat yang ulung, Tuhan bagi kekuatan dalaman kepada dia, orang yang jenis dahagi, yang boleh tahan pelbagai ujian tuan-tuan. Dia masuk Islam ketika da'watus sirriyah, dakwah secara sembunyi, tak payah pergi isytihar Islam ke orang. Maknanya waktu itu pasal apa? Banyak risiko dia. Jawab dia lagu tu. Tapi dah, orang yang pertama minta pada Nabi SAW, lepas-lepas mengucap di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aku teringin pula nak mengucap depan orang, depan Kaabah. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bukan dia tak tahu. Kalau mengucap depan Kaabah ya tuan-tuan, setengah nyawa dia tahu dah. Dia minta izin pada Nabi. Nabi pun mula berat nak izin, tapi lama-lama izin dah duk minta. Nabi kata tak apalah ya Abu Zar. Dia terus pergi isytihar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa jadi tuan-tuan? Puak-puak Quraisy waktu tu mai bubuh hantam dia sungguh-sungguh setengah nyawa. Nak dekat-dekat nak mati dah sampai dia pengsan. Kalau kata Abbas tak mai cerita, maknanya boleh jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, terus dah mati dah wazan. Jawab dia lagu tu lah. Abbas ni orang yang pandai diplomasi. Dia nak selamat lagu mana dia apa? Dia kata tuan-tuan tahu tak siapa yang tuan-tuan bubuh setengah nyawa tu? Mana kami tahu? Yang kami tahu kata dia ni pengikut Muhammad. Dia berani, hak yang pengikut lain pun tak berani, dia terus maknanya menghina, iaitulah tempat ibadat kita. Dia buh lagu tu tuan-tuan. Hampa tahu tak siapa dia? Tak tahu. Dialah salah seorang daripada suku Ghifar. Tuan-tuan tahu tak suku Ghifar ni siapa dia? Depa pun terbayang suku Ghifar. Kalau di kalangan puak-puak Arab, suku Ghifar ni suku yang jenis hati kering, yang kalau perang orang dengar suku Ghifar tu, jawab dia kira maknanya kencing terberak dulu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak perang lagi. Pasal apa? Reputasi dengan kehebatan suku Ghifar ni hebat. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan tahu tak di mana penempatan suku Ghifar? Suku Ghifar ni dia duduk di tengah perjalanan rombongan perdagangan daripada Mekah ke Syam. Tuan-tuan tahu tak apa implikasi dia? Implikasi dia paling besar, dia tahan tengah jalan, rombongan perniagaan tak boleh lalu. Jawab dia, Mekah ini akan musnah. Sebab ekonomi Mekah 100% dijana oleh perdagangan. Sebab Mekah tak ada apa. Tuan-tuan ingat lagu tu, dia pun tinggal setengah nyawa dah, pengsan tuan-tuan. Tahu-tahu yang syoknya, lepas-lepas lega daripada pengsan, apa permintaannya?
ya Rasulullah, izinkan sekali lagi aku nak pergi mengucap kali yang kedua. Tu dia tuan-tuan. Kalau kita tobat lahum aku tak pergi dah. Kena setengah nyawa payahlah. Dah. Ni Abu Zar tuan-tuan, dak dia pi. Ni kata hebat Abu Zar. Sebab itulah Abu Zar ini orang yang menerima tarbiyah yang paling jelas daripada Nabi. Banyak hadis Nabi yang Nabi sebut maknanya hadis khusus pada Abu Zar. Ya Abu Zarrin, ya Abu Zarrin, ya Abu Zarrin. Jaranglah sahabat lain Nabi sebut macam tu. Ni hebat Abu Zar. Pasal itu Abu Zar, bila Rasulullah SAW wafat, dia menjadi tempat rojok banyak manusia. Jadi kawan ni dia pergi jumpa Abu Zar. Dia pun utaralah alasan dia. Kut Abu Zar kata, kalau lagu tu kapak ngah. Bukan pak ngah lah sajalah kita sebut. Sebab orang Melayu ni nak sebut, kalau ikut kaedah paling mudah pak ngah lah. Lebih kurang macam tu lah. Abu Zar akan kata apa? Kalau lagu tu tak apa, pak ngah tak mengaji pun tak apalah. Mungkin lagu tu kot jawapan dia mau lagu tu lah. Apa soalan dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Dia pi dengan penuh perkataan yang lembut. Faqala, dia kata, inni uridu an ata'allamal ilma. Wahai Abu Zar, aku bukan tak teringin nak mengaji. Inni uridu, aku teringin sungguh nak mengaji. Tapi satulah, aku bila fikir balik, tu yang aku tak mengaji tu. Apa dia? Iaitulah wa akhafu an udayyahu wa la a'malu bih. Aku seriau sat lagi, aku mensia-siakan ilmu dan tak beramal dengan ilmu. Pasal aku ni lemah, aku bukan kuat mengaji, nak kena beramal. Sat lagi mengaji, aku tak boleh beramal, maka aku mendapat kehinaan daripada Allah. Tu yang buat kira fikir macam lebih kurang macam ni lah. Mungkin payah nak faham lah macam ni lah tuan-tuan. Pangah tak mengaji lah. Teringin nak mengaji, tengok dia bawa kitab di masjid. Berasa syok. Habis berapa lama tak pernah nampak pangah pun. Aku bukan bahasa apa. Satgi pergi mengaji nak kena beramal. Aku bukan kuat, aku tak boleh beramal. Tu yang aku buat kesimpulan tu. Pakai tu sah mengaji lah, senang. Duduk kedai kopi pun tak apa. Ataupun mengadap TV, tengok berita pemohong pun tak apalah, daripada main mengaji. Lagu tu lah kesimpulan dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lagu tu lah kesimpulan dia. Lagu tu lah. Dia nak dengar lagu tu lah. Kok dia berasa kuat sangat dah alasan dia. Kuat sangat alasan. Pasal kalau mengaji nak kena beramal. Kalau tak beramal, teruk tuan-tuan, kena azab daripada Allah. Lah tak usah mengaji, senang. Dia kira lagu tu. Mungkin dia rasa alasan dia kukuh. Abu Zar pun kata, kalau lagu tu tak apa, tak mengaji pun tak apa lah. Mungkin lagu tu kot, Ataupun mungkin ada orang pernah tanya saya, betul Ustaz, kalau mengaji kena beramal? Tak beramal, teruk. Awak tak teruk pula. Balik matan Zubat tadi. Ibn Ruslan kata apa tuan-tuan? Ibn Ruslan kata, iaitulah apa nama, untuk kita ambil iktibar. Dia kata, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadin wasan. Siapa yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu dia, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Siapa yang berilmu, ulang balik, tak beramal dengan ilmu dia, mu'azzabun min qabli ubadin wasan. Dia azab lebih dulu dalam neraka daripada orang yang menyembah berhala. Tu dia tuan-tuan. Kita tengok orang duk usung tokong meluat sangat dah. Dia nombor 2 masuk neraka. Nombor 1 masuk neraka, orang yang berilmu tidak beramal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tu duk kata tu. Kalau mengaji nak kena beramal. Kalau tak beramal masuk neraka lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Tu tak mengaji tu. Senang. Kalau tak mengaji tak ada lah sampai masuk neraka lebih dulu daripada orang menyembah berhala. Ngaji nak kena beramal, tak beramal masuk neraka dulu dia orang menyembah berhala. Teruklah ustaz. Baik tu saya mengaji lah. Contoh lagu tu lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Agak-agak betul ke jawapan soalan dia tu tuan-tuan? Alasan dia kukuh tak tuan-tuan? Baik, tak apa, sat lagi kita hurai. Apa dia fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan? Sebab seriau juga, saya pun seriau. Sebab saya pun mengaji, kita pun ada ilmu, tapi kadang-kadang tak banyak kita boleh beramal. 10 benda yang kita tahu,
Kadang 7 benar kita boleh amal, 3 benar lagi tak boleh amal. Oh, masuk neraka lebih dulu dengan berhala sana. Allah, takut tu. Hai kita hurai tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tengok jawapan Abu Zar dulu. Apa jawapan Abu Zar tuan-tuan? Baik. Jadi faqala, Abu Zar jawab dalam bentuk apa dia? Kiasan. Dia panggil kinayah dalam bahasa Arab. Sebab ulama ni itu jawapan dia. Ulama ni dia jawab hak jenis benda nak kena balik fikir. Kadang kita dengar perkataan biasa ya, tapi balik lagi nak kena fikir. Tu baru ulama tuan-tuan. Tu kira ulama yang hebat lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tu kadang dia tegur kita. Dalam teguran dia bercakap lembut, bercakap elok. Rupa-rupanya dia bubuh kita, dia sapu kita tu. Kita tak perasan tuan-tuan. Balik fikir lagi duk kelipok-kelipok terang nak lena. Dia duk kata kat aku. Lepas tu baru dia berubah. Dan kita mudah terima lagu tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak berasa dimalukan. Orang pun tak tahu kata yang tu rupanya duk kena kat aku betul-betul. Kelepok. Lalu gitu lah boleh kita buat gambaran macam tu lah tuan-tuan. Apa jawab Abu Zar? Abu Zar kata, innaka in tatawassadu bil ilmi khairun laka min an tatawassada bil jahli. Wahai anakku, sesungguhnya jika kamu disandarkan kepada ilmu, itu lebih baik daripada kamu disandarkan kepada jahil. Itu jawapan Abu Zar. Kamu disandarkan kepada ilmu, itu lebih baik daripada kamu disandarkan kepada jahil. Maksudnya apa dia? Fikir banyak. Apa dia yang kita nak kena fikir? Fikirnya ialah kalau mengaji tak boleh beramal, sekurang-kurangnya kita berilmu. Bila berilmu disayangi oleh Allah. Tapi kalau kita tak mengaji, kita jahil. Jahil menjadi musuh utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu Tuhan timbulkan gelaran musuh utama pada Nabi. Siapa dia? Iaitulah Umar bin Hisham. Siapa dia Umar bin Hisham? Kita bukan kenal nama dia. Kalau kita tengok gelaran dia baru kita tahu. Timbul gelaran apa? Abu Jahal, bapa segala manusia jahil. Sebab orang jahil ni musuh Allah. Nak abang apa? Nak abang kata mengajilah. Kalau tak mengaji jadi jahil. Kalau tak mengaji jadi jahil. Jahil ni makna apa tuan-tuan? Kalau bahasa kampung kita kata karat lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bila karat ni tak guna buang duit tuan-tuan. Besi kalau karat habis tak boleh buat apa. Tahu dia masuk kaki kena potong. Penyakit apa nama? Penyakit apa? Kancing lidah kena mudah ya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu mengaji kurang-kurang, lama-lama dia nampak lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Saya ingat satu tempat saya mengajak, mula dari tahun 96 di tempat tu tuan-tuan. Satu Tok Wan memang karat sungguh-sungguh tuan-tuan, tapi dia boleh duduk mengaji sabar. Kadang kita bubuh dia tunduk. Orang lain tak tunduk pun dia seorang tunduk. Tahu dah lah. Tak apa dia, tapi dia tak lari, tunduk tunggu alhamdulillah. Lah ni maknanya kira jadi orang yang betul-betul duduk dalam perjuangan Islam. Berapa lama tu nak makan masa tu? Kira dah 97 sampai 2007. Tuan-tuan faham sekali tengok berapa lama. Maknanya berapa lama tuan-tuan? 10 tahun. Awak yang lama sangat ustaz, tak boleh kau ustaz bagi pang terus berubah terus. Allah karat pun 50 tahun, tentu nak berubah pun 50 tahun tuan-tuan, bukan baru. Kira lagu itulah sudah jahil 50 tahun. Nak jadi alim kena makan masa 50 tahun jugalah. Bukan boleh jenis kembang semangkuk rendam yang hangat terus kembang terus. Bukan boleh lagu tu. Itu persoalan dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah.
Nah, tu nak suruh mengaji. Bila mengaji, kita tak jadi jahil. Tapi jangan pula duk jaja ayat ni pula. Jaja aku mana? Mengaji sudahlah. Tak beramai, tak apa. Yang pentingnya mengaji. Lebih baik daripada tak mengaji. Dia pun tak beramai, tuan-tuan. Datuk guru saya kata di pondok dululah. Mengaji rajin sungguh. Kepit kitab celah ketiak. Sampai kitab bu ketiak, ketiak bu kitab. Dia tak tahu bau mana satu, tuan-tuan. Tapi duk karat gitulah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak mau guna hujah tu. Baik, kita balik pada kaedah tadi, fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malan wa'azzabun min qabli ubadin wasan. Orang berilmu tidak beramal dengan ilmu dia, lebih teruk dia azab daripada orang yang menyembah berhala. Bimbang tak, tuan-tuan? Tak tahu kalau tuan-tuan tak bimbang, tak tahu saya bimbang. Pasal apa? Saya ada ilmu. Walaupun mungkin tak banyak, tak apalah, kita tak banyak ilmu. Kita tak banyak ilmu, tapi ada ilmu dah. Ada juga sedikit sebanyak, tapi beramal tak? Kadang semua ilmu yang ada kita payah nak beramal. Tak takut ke? Kena azab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Tak takut ke, tuan-tuan? Takut, ustaz. Contoh, kadang tuan-tuan tahu bangkit tengah malam, bagus tak? Bagus. Pahala besar tak? Besar. Buat qiyamul lail bagus tak? Tahu semua. Qiyamul lail, semayang tahajud, semayang semayang ni. Bangkit tak tengah malam? Bangkit. Bangkit buat apa? Buka peti air, minum air. Lepas tu kencing, lepas tu tidur balik. Yang tu lah dalam keadaan tadi. Semayang tak tengah malam? Dah. Beramal tak? Dah. Kena azab lebih dulu daripada yang menyembah berhala. Kena kupas ayat ni, tuan-tuan, supaya sagi kita ni kalau nak jadi orang panggil apa beringat, tak apalah, tak payah kupas, tak apa. Tapi kena kupas juga ayat ni. Ayat ni, tuan-tuan, kalau ikut kaedah bila saya rujuk satu kitab namanya Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalilain, iaitulah juzuk yang pertama muka surat 26. Saya rujuk dalam kitab tu, tuan-tuan, dapat satu jawapan untuk ayat ini. Imam Sawi mentafsirkan dan mengatakan, falhasilu annal alima in kana kafiran fahuwa an kana kafirun fahuwa mu'azzabun min qabli ubadin wasan lianna wazra man kafara fi unuqihi. Maksudnya lebih kurang, ayat yang kata iaitulah orang yang berilmu tidak beramal dengan ilmu dia ni ditujukan khusus masuk neraka lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Kepada siapa? Kepada orang yang berilmu tapi kafir. Dan kemudiannya dia menggunakan hujah. Dia tahu kebenaran, dia tak mau ikut kebenaran, dan kemudiannya dia sesatkan manusia. Orang lain pun sesat. Bila orang lain pun sesat, maka dia tanggung dosa sesat orang. Pasal itu hak yang ni dia azab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Yang ni untuk siapa, tuan-tuan? Untuk siapa? Untuk ulama Yahudi. Ulama Yahudi ni dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi Muhammad. Tapi bila dia tahu Nabi Muhammad, dia kenal ni pasal Taurat. Dalam Taurat, tuan-tuan, dia karang tentang Nabi Muhammad ni lengkap. Kira kalau kata orang tu lepas tu, masa tu Nabi Muhammad tak ada hari ni. Zaman Nabi Musa, turun Taurat zaman Nabi Musa. Ulama Yahudi dia dengar daripada Nabi Musa baca, tuan-tuan, kisah Nabi akhir zaman. Kalau muncul Nabi akhir zaman, tak payah ragu-ragu dah. Pasal apa? Kalau dari segi diri, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kata ulama Yahudi ni dia kenal Nabi lebih kenal daripada mak pak mereka sendiri. Lebih kenal daripada anak mereka sendiri, tahu semua. Tapi depa terima tak? Yang depa tak terima tang mana, tuan-tuan? Disebut dalam Taurat Nabi Muhammad bukan kalangan Bani Israel. Yang tu tak boleh terima. Bukan bangsa depa. Sabiah, tuan-tuan. Sebab itu depa pun cuba untuk ubah kebenaran. Depa ubah Taurat, ubah sifat Nabi. Tu yang orang Yahudi lepas tu, hak lain dia ikut ulama dia lah. Bila ikut ulama, nak beriman pada Nabi Muhammad, ulama dah ubah sifat Nabi. Bila ulama dah ubah sifat Nabi, tengok-tengok bukan macam sifat Nabi yang sebenar. Dia tolak
tolak Nabi Muhammad. Depa sesat tak tolak Nabi Muhammad? Sesatlah. Tapi sesat depa tu contoh 10,000 orang sesat. 10,000 orang sesat berdosa sesat ni siapa tanggung? Ulama Yahudi tanggung. Tu yang ulama Yahudi itulah fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadin wasan. Contoh saya nak bawa. Dalam Taurat dia sebut sifat mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana sifat mata Nabi disebut dalam Taurat? Akhulil ainain. Apa makna al-akhulil ainain? Dia ambil daripada kalimah kuhli. Kuhli makna celak. Jadi ada dua tafsiran akhulil ainain ni. Maksudnya satu, Nabi Muhammad ni mata dia hitam bercelak. Walaupun tak pakai celak. Walaupun Nabi kadang-kadang pakai celak. Sebab itu celak menjadi sunnah kita ikut Nabi. Tapi kalau Nabi tak pakai celak pun mata dia cantik bercelak. Tu dia. Hebatnya Nabi tuan-tuan. Tak tahu nak gambarkan. Satu tafsiran. Satu tafsiran kata lagi ialah mata Nabi bercahaya, mata putih Nabi jelas, mata hitam Nabi pun jelas. Kita tengok tu rasa keagungan dia. Contoh, tapi tak boleh buat contoh, tapi nak buat gambaran macam mana tuan-tuan? Tengok mata budak-budak. Hak yang comel mata besar elok, tengok dengan hak mata putih dia sebab dah tak dewasa lagi. Masih lagi tuan-tuan, putih bersih. Hitam tengok hitam tu hitam meletek. Bahasa kampung kita, hitam meletek. Kita tengok menarik. Jangan tengok mata orang tua-tua lagu kita tu dah. Tengok mata orang tua-tua habis. Hak putih tu dia banyak urat merah, lagi banyak daripada hak putih tu. Hak hitam tak jadi hitam sungguh dah. Pasal apa ni? Duk jaga kedai tom yam ke 2 bukan 3. Lepas tu hantam makan. Sembang dengan doktor kata hak merah itulah kolesterol. Nak tengok dia punya kolesterol, tengok mata. Tu dia hitam tu dia menyala merah tuan-tuan. Tu saya tengok tak elok. Nak elok mata kita orang tua-tua Tengok mata budak-budak. Bukan nak sama budak-budak dengan Nabi. Hak Nabi lagi hebat. Tapi nak abang akhulil ainain tu. Lalu ulama-ulama Yahudi dia ubah. Dia karang Talmud, tafsir kepada Taurat, dia ubah, dia jadi apa tuan-tuan? Azruqil ainain. Apa dia? Mata biru. Daripada hitam jadi mata biru. Pak Yahudi tengok, dia ni nampak macam betul ni Muhammad ni. Tapi tengok-tengok, mata hitam bukan mata biru, bukan Nabi Muhammad. Depa pun sesat lawan Nabi. Pasal apa? Ulama-nya pasal. Ulama Yahudi tadi. Sebab itu masuk neraka lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Tapi wa amma in kana musliman walakinnahu farrata fil amali bil ilmi fahuwa aqbahul usati azaban hadza huwal haq. Tu dia Imam Sawi menarik dia kupas. Dia kata dan adapun jika adalah ia Islam. Pada lagu kita ni lah. Kita ni walakinnahu farrata fil amal bil ilmi. Ia malah untuk beramal. Tapi ada ilmu. Tahu sembahyang duha bagus. Fadilat cukup besar. Kita nak syarah kat dia fadilat dia habaq kita dulu. Sembahyang duha tak payah habaq ustaz. Saya tahu sembahyang duha rezeki murah. Tu dia hurai kat kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kita pun tanya balik berapa kali dia buat sembahyang duha sampai kelar tak buat lagi ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hang tahu tapi hang tak beramal. Kadang muka orang lain kita sendiri menjadi lagu tu. Allah tak tahu nak abang mengaji ni tak syahadu abang lah tahu yang nu tahu yang ni tahu yang nu tak beramal. Fahuwa aqbahul usati azaban. Dia termasuk orang yang paling huduh akan diazab oleh Allah, tetapi tak sampai peringkat masuk neraka lebih dulu daripada yang menyembah berhala. Sebab dia tak menimbulkan kesesatan pada siapa-siapa. Tapi kalau dia menimbulkan kesesatan pada siapa-siapa, dia naik taraf hak tadi juga. Itu yang contoh ulama kalau dia tak beramal, hang siap dia akan diazab macam orang tadi yang puak ulama Yahudi tadi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia ulama ni kalau dia buat silap, dia tak habaq benda betul, orang lain akan sesat. Sebab apa? Ulama cakap orang nak ikut. Kalau orang biasa siapa nak ikut? Agak-agak lagu kita ada orang nak ikut enggak tuan-tuan? Contoh saya buat contoh bila contoh lagu ni
Kita duk kawan sama-sama kita, sama-sama kawan kita ni. Tata kawan kita mai. Kita pun tanya semayang sak tak ke? Dia kata letih kan ni nak semayang sak no. Aku berasa letih sungguh-sungguh no. Kita pun kata kat dia, tak apalah. Kalau hang letih, tak usah buat 4 rakaat, buat 1 rakaat sudahlah. Tuhan pun tahu kita letih, takkan dia tak tahu. Dia bagi jadi kita, takkan dia tak tahu. Agak-agak kawan nak ikut tak tuan-tuan? Kawan kata pirah, bahasa kampung lagu tu lah tuan-tuan no. Hang pun serupa aku mengaji tak terang mana nak bagi petua kat aku ni, semua menyesatkan. Dia tak ikut tuan-tuan. Tapi kalau ustaz mai, tak ada lah ustaz lagu tu. Saya buat contoh bila ngajak. Kata dia kata no, ni saya nak bagi satu ni. Kata tuan-tuan, kita faham rahmat Allah, kita faham kasih sayang Allah. No, tu kita kalau semayang sak, kita tak larat nak buat 4 rakaat, buat 1 rakaat sudahlah. Tuhan pun tahu kita tak larat. Tuhan bagi jadi kita. Ada orang ikut tak? Oi, ramai orang kata ustaz ni sesat. Tapi akan ada orang kata, yang ni duk carilah marah ni. Tak pernah jumpa, main jumpa atang ni. Allah, alhamdulillah. Mesti ada orang ikut punya tuan-tuan muslimin, muslimat rahimahullah. Sebab apa? Sebab orang tadi dia nak cari escapism. Dia segan semayang, tapi iman masih ada. Dia tahu tak semayang berdosa, tapi dia segan nak semayang. Kata ada orang bagi petua, dia peganglah tuan-tuan. Tu satu orang tanya saya, pasal apa banyak sangat sesat? Contoh Syiah lah kita kata. Pasal apa orang nak ikut sangat Syiah? Salah satunya bukan orang nak ikut tu pasal tahu ke tak tahu dah. Satu pasal mudah. Dia tak mau semayang. Dia berasa ada juga iman ada tu, nak kena semayang, tak semayang dosa. Tapi tengok-tengok Syiah dia kata boleh jamak semayang 5 waktu terus, hujung satgi semayang. Yang tu nak sangat tu. Senang. Hak puah ahli sunnah satu pun tak boleh. Jamak ni nak kena musafir. Kalau daripada masjid Timah bisa Magagah mana boleh jamak. Tapi Syiah boleh. Kira lagu tu lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Buat apa dua saja pun boleh. 5 waktu boleh jamak. Itu seronok. Itu seronok dan boleh pula. Ada kata boleh. Dan bila orang tanya pula, Syiah sebahagian daripada Islam. Boleh sangat. Tu yang pegang tu. Bukan kira betul salah. Dia bukan kira betul salah. Dia kira mudah. Apa dia lagi? Nikah mut'ah. Kontrak sign 2 jam sudah. Tengok-tengok lawa. Allah. Sign tak ada tanggungjawab apa tuan-tuan. Tak ada akad, tak ada apa boleh angkat apa semua, tapi tak ada perjanjian apa dan sebagainya. Nikah 2 jam sudah lah. Syok tak tuan-tuan? Syok lah. Dia cari hak segak, kontrak sign. Lepas tu cerai. Lepas tu pisain pula. Cari syarat nak segak-segak. Hak tu dia tak mau tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Hak tu 60 70 jangan. Dia tak mau mutaah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu persoalan dia. Sebab itu ulama dia buat silap. Jaga, bahaya tuan-tuan. Tutup guru duk pesan dulu, dia kata bila mengajar hang duk tarak mengajar, hang kena jaga fiqah. Fiqah tu dia tuan-tuan, pasal kita buat silap saja, bukan kita sendiri akan dipertanggungjawabkan dan diletakkan kesalahan. Maka apa yang kita jadi duta, bahasa Allah dia panggil duta. Kalau ulama dia duta agama akan dipersalahkan. Itu fiqah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Diharap fahamlah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sikit lagi. Baik. Lepas tu dia tak puas hati kawan ni. Dah Abu Zar jawab lagu tu. Dia pergi cari seorang sahabat lagi. Namanya ialah Abu Darda. Dia pergi ke Abu Darda pula. Ni orang yang jenis tanya nak mau hak ustaz ikut dia, bukan dia ikut ustaz. Dia nak suruh ustaz ikut dia, ikut kemahuan dia, bukan dia ikut kemahuan ustaz. Dia pergi tanya Abu Darda pula. Dia ingat Abu Darda nak jawab lain daripada Abu Zar. Abu Darda jawab macam tu juga tuan-tuan. Apa jawapan Abu Darda? Abu Darda kata, innan nas yab'atsuna min quburihim ala ma matu alaih, al-alimu aliman wal jahilu jahilan. Esok ni manusia akan dibangkitkan daripada kubur, pi padang mahsyar, bangkit dalam hena, bangkit dalam mulia. Lagu mana bangkit dalam hena, bangkit dalam mulia? Ikut lagu mana mati. Mati dalam hena, mati dalam mulia. Okey? Baik. Apa dia? Al-alimu aliman. Orang yang mati berilmu, dia bangkit esok daripada kubur dalam keadaan berilmu. Orang yang mati jahil, dia
Dia bangkit daripada kubur esok dalam keadaan jahil. Itu jawapan dia. Maknanya nak abang apa? Hang mau guna? Bangkit ke benar esok? Bangkit jahil ke bangkit alim? Baik, itu mengaji. Tak ada masalah. Pengaji ni kalau kita mati, kurang-kurang kita mati alim, orang yang berilmu. Bangkit esok pun kita bangkit dalam keadaan berilmu, dimuliakan oleh Allah. Jangan tak mengaji jahil, mati dalam keadaan jahil, bangkit esok pun dalam keadaan jahil, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyakut faham dah? Dak, dia tak puas hati lagi tuan-tuan. Pi cari pula seorang sahabat lagi, namanya Abdul Rahman bin Sakhrin. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pi cari Abu Hurairah soalan yang sama. Apa jawab Abu Hurairah? Abu Hurairah ni, Abu Hurairah pancung terus tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia kata kafa bitarkihi dayaan. Apa maksud dia? Bahasa kita lagu ni lah. Abu Hurairah kata, anakku, hang tak mau mengaji itulah yang tu sebesar-besar mensia-siakan ilmu. Kan dia kata tadi, aku bukan tak mau mengaji, teringin nak mengaji, tapi aku takut sekali aku sia-siakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, hang tak mau mengaji tu hang sia-sia dah ilmu. Itu yang maknanya hang sia-sia dah ilmu. Sebab itu belajar, mengaji, kewajipan hidup. Dan saya tahu Masjid Timah ni pun hidup dengan kuliah. Dan kalau boleh bagi ramai lagi. Dan yang paling penting kuliah ni ialah penduduk-penduduk tempatan. Maknanya biar ramai ahli qaryah kita mengaji. Bila mengaji, lama-lama faham. InsyaAllah kadang tak payah cerita kebenaran. InsyaAllah orang yang mengaji dan dia faham kebenaran, dia akan menyokong dan menyertai kebenaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang pentingnya tuan-tuan. Dan yang penting bila dia menyertai kebenaran, bukan dengan semangat tapi dengan ilmu. Dan bila dengan ilmu, insya-Allah dia akan istiqamah, dia akan tetap. Hang mailah ujian lagu mana pun, dia tak lari daripada kebenaran dan perjuangan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah tuan-tuan. Saya pun duk tengok muka jam, tak tengok muka saya tuan-tuan. Saya pun faham dan maknanya saya perhati dah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, alamat-alamat awal. Saya mengaji dulu, saya mengajak muka baru. Tu yang faham sangat dah. Kadang duk tengok muka jam, banyak tengok, tak tengok muka kita, tahu dah. Satu. Lepas tu tengok sat kaki kanan, dia turun kaki kaki kiri, sat dia duduk lagu ni, sat dia duduk lagu ni. Tu nak abang apa dah? Tu nak abang kata, lama dah ustaz. Duduk kedai kopi lama pun tak apa, tapi tahun ni tak boleh puasa lengah. Tak apalah tuan-tuan. Kesimpulannya, jadi jangan tinggalkan ilmu, teruskan dengan ilmu. Jadikan malam ini walaupun dah duk buat dah majlis ilmu, tapi masjid baru ni hidup dan imarahkan tuan-tuan, supaya masjid ini bukan sekadar menjadi gah dari segi binaan dan sebagainya, tetapi yang pentingnya ialah gah dengan imarah, hidup sebagai institusi pembentuk masyarakat seperti zaman Nabi dan zaman sahabat, untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tayyibah, baik, dan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia. Saya rasa cukuplah apa yang saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau dah silap dan salah di pihak saya. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Jangan ambil hati duk melawak dah saat ni tuan-tuan. Macam contoh kaki kanan masuk kaki kiri. Pasal ada satu tempat saya berceramah, lepas habis ceramah satu pakcik muka macam nak teriak. Dia main salam-salam, dia kata, maaflah ustaz, baru operation lutut minggu lepas. Tu yang tak boleh, tu yang kaki sat duduk lagu sat duduk ni. Dah dia bukan kita katakan dia. Tapi dia berasa tuan-tuan nak buat macam mana. Saya umum saja melawak ya tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyaklah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda perjumpaan kita. Mungkin kita bukan ini yang pertama dan bukan ini yang terakhir tuan-tuan. InsyaAllah ada kesempatan dan ada keagungan
Saya harap kita dapat berhubung lagi untuk kita bersilaturahim, menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada mereka-mereka telah melalui kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.